Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita segala nikmat pemberiannya yang terlalu banyak. Allah kurniakan kepada kita nikmat kesihatan. Allah kurniakan kepada kita nikmat masa yang lapang, nikmat rezeki yang halal. Dan yang paling penting adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini saya akan bacakan kitab Bidayatul Hidayah daripada karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan insya-Allah pada hari ini saya sambung tajuk berkenaan dengan adab berwuduk. Dan hari ini saya khususkan untuk perkara-perkara sunat yang kita lakukan selepas daripada wuduk. Antaranya yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu saya ada bacakan amalan-amalan yang dikongsikan, yang dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah semasa kita berwuduk. Ada beberapa doa dan amalan yang diajarkan oleh Imam Ghazali untuk kita baca dan kita amalkan ketika mana basuh muka, ketika mana basuh tangan, ketika mana basuh kaki dan sebagainya. Ada setiap doa dan amalan yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Namun hari ini kita telah selesai baca semua doa tersebut. Dan hari ini saya sambung amalan ataupun perbuatan yang dianjurkan selepas daripada wuduk. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila kamu selesai berwuduk, angkatlah pandanganmu ke langit dan ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni azkuruka zikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Tuan-tuan, ini doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali selepas selesai kita berwuduk. Maksudnya apa? Kata Imam Ghazali, bila selesai kamu berwuduk, maka ucapkanlah doa ini yang bermaksud, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah semata-mata tanpa ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah. Maha suci engkau ya Allah, beserta segala pujian buatmu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan engkau. Aku telah melakukan kejahatan, yakni dosa, dan menzalimi diri sendiri. Aku memohon ampun daripadamu dan bertaubat kepadamu. Maka ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat, lagi maha mengasihani. Ya Allah, jadikan aku termasuk dalam golongan yang bertaubat. Jadikan aku termasuk dalam golongan yang menyucikan diri. Serta jadikan aku termasuk dalam golongan para hamba-hambamu yang soleh. Jadikan aku orang yang sentiasa sabar dan bersyukur. Jadikan aku dapat mengingatimu sebanyak-banyaknya
dan bertasbih kepadamu pada waktu pagi dan petang, yakni sepanjang masa. Jadi tuan-tuan, doa itu panjang, kata Imam Al-Ghazali. Doa yang Imam Ghazali tuliskan dalam kitab ni panjang, tapi sebenarnya kita biasa dengar. Biasanya kita baca doa selepas wuduk yang kita hafal selama ini. Contoh, saya bagi contoh. Kita biasa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Yang itu pun sudah cukup memadai. Itu pun boleh dan cukup memadai untuk kita baca selepas daripada wuduk. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi pernah nyatakan, yang daripada satu hadis Nabi pernah sebut daripada Umar radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu' thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, tidaklah salah seorang daripada kalangan kamu berwuduk lalu memperelokkan wuduknya, kemudian mengucapkan, aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad ialah hamba Allah dan utusannya, melainkan akan dibukakan untuknya 8 pintu syurga, dan dia boleh masuk melalui pintu mana sahaja yang dia kehendaki. Allah akan buka 8 pintu syurga untuknya, dan dia boleh masuk pintu mana yang dia nak masuk, dengan syarat dia baca doa selepas wuduk. Apakah doa itu? Dalam hadis ni dia sebut sekurang-kurangnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Lagi pendek. Dalam hadis ini lagi pendek. Dan Allah kata, Nabi sebut, Allah akan buka 8 pintu syurga untuk dia, dan dia boleh pilih pintu mana yang dia nak masuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali itu adalah sabit daripada hadis Nabi. Sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh amalkan. Sekurang-kurangnya kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ataupun kita tambah sikit macam biasa yang kita belajar dan kita baca, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Yang itu pun boleh. Jadi tuan-tuan, ini amalan yang Imam Ghazali sebut kita perlu baca selepas daripada selesai kita berwuduk. Ganjaran dia apa? Disebut oleh Nabi, Allah akan bukakan 8 pintu syurga untuk kita, dan kita boleh pilih pintu syurga mana yang kita nak masuk. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, amalan yang sangat mudah dan ganjarannya yang sangat besar. Tuan-tuan, itulah amalan selepas daripada wuduk yang pertama. Amalan pertama selepas daripada wuduk yang saya kongsikan hari ini, iaitu baca doa selepas daripada wuduk. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, antara amalan lain yang saya nak kongsikan selepas daripada wuduk ialah berkenaan dengan solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi pernah sebut,
daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini amalan kedua. Yang amalan pertama doa, yang kedua solat sunat selepas wuduk. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, haddithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, beritahulah kepada saya amalan yang paling diharapkan pahalanya yang kamu telah kerjakan dalam agama Islam. Sesungguhnya saya mendengar bunyi kasutmu di hadapan saya di dalam syurga. Maka Bilal pun menjawab, saya tidak melakukan sesuatu amalan pun yang diharapkan pahalanya, iaitu kecuali satu amalan ni saya tak pernah tinggal. Saya selalu buat amalan ni, kata Bilal bin Rabah. Apakah amalan itu? Kata Bilal, saya tidak bersuci dengan berwuduk di satu malam atau siang, melainkan saya akan mengerjakan salat semampu saya dengan wuduk tersebut. Maksudnya, Sayyidina Bilal bin Rabah akan menunaikan salat selepas wuduk. Bilal akan menunaikan salat selepas daripada wuduk. Jadi, hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Bilal itu tadi? Kata Nabi, wahai Bilal, kenapa aku dengar tapak kasut kau di hadapan aku di syurga kelak? Aku pernah bermimpi bahawasanya aku nampak, aku dengar tapak kasut kau di hadapan aku, wahai Bilal. Apa amalan yang kau buat sebenarnya? Kata Nabi kepada Bilal. Maka Bilal pun kata, ya Rasulullah, saya selalu berwuduk pada waktu malam dan siang. Kemudian saya solat 2 rakaat. Solat selepas wuduk tersebut. Tuan-tuan, solat yang disyariatkan dalam hadis ni adalah disebut oleh sebahagian para ulama solat sunat selepas wuduk. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawasanya wujud ataupun adanya solat sunat wuduk. Kata Syekh Badruddin Al-Aini, dia kata, sesungguhnya masuknya Bilal ke dalam syurga dan mendapat kelebihan ini adalah kerana amalannya. Apakah amalannya itu? Amalannya setiap kali dia berwuduk dan berhadas, kemudian dia solat selepas wuduk. Kata Imam Badruddin Al-Aini. Dan ianya disokong oleh satu hadis yang lain daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani. Nabi pernah bersabda, ma min ahadin yatawadda'u fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihi ma illa wajabat lahul jannah. Kata Nabi, seorang yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya, lalu beliau ataupun dia solat 2 rakaat. Siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya, kemudian dia solat 2 rakaat, maka wajib baginya syurga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan juga disokong oleh hadis yang lain daripada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a wudu'i hadha thumma yusalli rak'ataini la yuhaddithu nafsahu fihima bi syai'in illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berwuduk seperti wuduk aku ini dan solat 2 rakaat dan tidak lalai dalam solat tersebut, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara amalan yang boleh, yang sunnah dilakukan selepas daripada wuduk, iaitu solat sunat wuduk. Persoalan dia sekarang, bagaimana cara untuk melaksanakan solat sunat wuduk? Bagaimana cara kita nak melaksanakan solat sunat wuduk? Kata sebahagian ulama, afdal dilakukan solat itu sejurus selepas wuduk. Habis saja selesai kita berwuduk, kita terus menunaikan solat 2 rakaat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, ada juga yang berpendapat boleh dilakukan selagi mana seseorang itu tidak berhadas ataupun tidak batal wuduknya. Maksudnya, bila kita dah berwuduk, kemudian kita jaga wuduk, tidak membatalkan wuduk tersebut, selagi mana dia tidak berhadas dan dia solat 2 rakaat selepas wuduk itu, walaupun tempoh masa yang lama, dengan syarat tidak batal wuduknya tadi, kemudian dia solat, maka itu juga dikira sebagai solat sunat wuduk. Dia dah ambil wuduk pukul 10, kemudian pukul 12, wuduknya masih ada, wuduknya belum batal, maka dia solat sunat. Solat itu dipanggil solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk. Tuan-tuan, menurut Imam Ar-Ramli, solat sunat wuduk ini juga terhasil dengan solat fardu atau solat sunat lain sebanyak 2 rakaat atau lebih. Pendapat yang ketiga, kata Imam Ar-Ramli, apabila kita selesai wuduk, kemudian kita solat apa jenis sekalipun, sama ada solat jenis solat sunat ataupun solat fardu. Contoh, kita ambil wuduk dan kita nak solat maghrib. Kita pergi ke masjid ataupun kita pergi ke surau, kemudian kita solat sunat qabliyah dulu. Kita solat sunat qabliyah, maka solat sunat qabliyah itu juga dikira sebagai solat sunat wuduk, menurut pendapat Imam Ar-Ramli. Ataupun jika kita selesai berwuduk dan kemudian kita terus solat fardu, habis saja wuduk kita solat subuh contohnya, maka solat itu juga dikira sebagai solat wuduk, kata Imam Ar-Ramli. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulannya, solat sunat wuduk ini boleh dilaksanakan secara khusus atau boleh juga dilakukan dengan solat fardu atau solat sunat yang lain, seperti solat sunat tahiyatul masjid contohnya. Hari Jumaat kita nak pergi ke masjid, kita ambil wuduk, kemudian kita sampai saja di masjid, kita solat sunat tahiyatul masjid. Solat itu juga dikira solat sunat wuduk, menurut pendapat Imam Ar-Ramli. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu amalan yang kedua yang disunatkan untuk kita laksanakan selepas selesai daripada berwuduk. Yang pertama, doa. Yang kedua, solat sunat. Jadi kedua-dua ini adalah amalan yang boleh kita buat selepas selesai daripada wuduk, insya-Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana wuduk ini juga banyak amalan dan pahala di sebaliknya. Satu macam saya sebut tadi, dalam hadis sebut daripada Osman bin Affan, dengan wuduk dia akan menghapuskan dosa. Hapuskan dosa. Ada lagi kelebihan bagi mereka yang menjaga wuduk. Ini tambahan. Yang ini tambahan. Tambahan bagi orang yang menjaga wuduk. Dalam hadis daripada Muaz bin Jabal, ma min muslimin yabitu ala dhikrin tahiran fayata'arru minal layli fayas'alullahu khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Tidaklah seorang muslim itu tidur di malam hari dalam keadaan berzikir dan berwuduk, kemudian dia terbangun dari tidurnya dan meminta kebaikan di dunia dan akhirat, maka Allah makbulkan permintaannya
Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dia tidur, sebelum tidur dia berwuduk, kemudian malam itu dia terjaga. Waktu dia terjaga tu dia minta pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan akhirat. Maka Nabi sebut illa a'tahu iya, Allah akan bagi kepada dia, Allah akan makbulkan permintaan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak lagi pahala-pahala bagi mereka yang menjaga wuduk dan menjadikan wuduk ni sebagai amalan seharian dia. Amalan yang dia sentiasa dalam keadaan berwuduk 24 jam. Batal aja wuduk, dia ambil wuduk. Dia sentiasa berada dalam keadaan berwuduk, kata Nabi. Ini juga pahala yang banyak yang boleh kita dapat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Imam Ghazali, kita sambung baca kitab Bidayatul Hidayah. Sesiapa yang membaca semua doa ini dalam wuduknya, maka akan keluarlah segala dosanya dari seluruh anggota badan, dipatri wuduk tersebut dengan kesempurnaan dan diangkat menuju ke bawah arash. Wuduk ini sentiasa bertasbih kepada Allah dan menyucikannya, serta ditulis baginya pahala wuduk itu sehingga hari kiamat, kata Imam Al-Ghazali. Dan seterusnya, kata Imam Ghazali, jauhilah 7 perkara ketika kamu berwuduk, iaitu yang ini Imam Ghazali nak sebut bahawa kita jangan buat, atau bahasa mudah fahamnya adalah perkara-perkara yang makruh dalam wuduk. Apakah perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk? Yang pertama, kata Imam Ghazali, jangan mengibas tangan untuk memercikkan air. Kibas-kibas tangan. Kerana apa? Kerana perbuatan itu akan menyebabkan pembaziran. Islam ataupun Nabi SAW tidak menggalakkan pembaziran ketika berwuduk. Nabi tidak galakkan, hukumnya makruh pembaziran ketika berwuduk. 1. Seterusnya, berlebih-lebihan dalam menggunakan air dan tidak terlalu sedikit, kerana ia berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Kerana ia berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, dan juga dalam hadis Nabi, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang melampau ketika bersuci dan juga berdoa. Nabi sangat larang berlebih-lebihan waktu berwuduk. Sebab tu disunatkan kita basuh 3 kali sahaja. Itu pun dah cukup memadai. Paling banyak 3 kali. 3 kali. Sebab tu dibincangkan oleh para alim ulama, bagaimanakah hukumnya jika kita mengambil wuduk lebih daripada 3 kali basuhan. Jadi ulama Imam Syafi'i antaranya dalam mazhab Syafi'i menjelaskan perbuatan tersebut adalah hukumnya makruh. Tidak membatalkan wuduk, tapi makruh. Kerana apa? Kerana berlebih-lebihan dalam berwuduk. Itu hukumnya adalah makruh. Lagi-lagi, kata Imam Ghazali, jangan berlebih-lebihan menggunakan air tanpa keperluan kerana berasa was-was. Yang ini pun lagi satu. Ada orang ni dia berwuduk, dia was-was. Ini dah basuh ke belum? Yang ini dah kena air ke belum ni? Jadi dia basuh sampai 4-5 kali. Itu pun dia masih was-was. Dan bagi golongan yang was-was ini, syaitan mentertawakan dia. Syaitan mentertawakan dia. Kerana dalam kitab ini menyatakan ketika kita berwuduk, ada syaitan yang duduk bersama dengan kita untuk meniupkan was-was. Iaitu bernama, syaitan ni ada nama. Nama dia syaitan Al-Walahan. Syaitan Walahan ni dia akan duduk dengan kita waktu kita berwuduk. Dan kerja dia apa? Dia ganggu kita. Dia ganggu, nak tiupkan was-was supaya kita berlaku pembaziran. Itu antara perkara yang makruh berwuduk. Lagi apa? Perkara makruh berwuduk, mendahulukan yang kiri dan yang kanan. Disebut, saya tambah dalam kitab Fiqhul Manhaji. Saya ambil kitab Fiqh Manhaji, saya buka antara perkara makruh yang berwuduk ialah mendahulukan kiri dan kanan. Dia basuh tangan kiri dulu.
kemudian baru dia basuh tangan kanan. Itu juga perbuatan yang makruh. Itu tak batal, tapi makruh. Perbuatan tersebut tidak batal, cuma makruh. Tuan-tuan, itu tidak membatalkan wuduk, cuma makruh. Seterusnya, memukul muka dengan air kerana ia berlawanan dengan memuliakannya. Pukul muka dengan air tu macam mana? Dia ambil air, kemudian dia pukul macam tu. Dia campak air tu ke muka. Dia tadah air, kemudian dia campak. Dia bukannya sapu. Kita sepatutnya berwuduk, kita kena sapu elok-elok, basuh muka tu betul-betul pelan. Tapi tak, dia ambil air, dia campak aja air tu. Yang itu makruh. Iaitu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Lagi apa? Disebut oleh Imam Ghazali, jangan bercakap-cakap ketika sedang berwuduk. Bercakap-cakap juga adalah perkara yang dimakruhkan dalam wuduk, cuma tidak batal. Kerana apa? Ia mengganggu fokus dan konsentrasi ketika berwuduk. Bukan tak boleh cakap, boleh, tapi kepada perkara yang keperluan saja. Keperluan saja, bukan saja-saja nak borak. Ialah contoh kita pergi masjid. Tempat masjid wuduk tu kan pilih paip dia sebelah-sebelah. Jadi kita datang berwuduk, datang kawan sebelah. Maka kita sambil berwuduk, kita borak-borak dengan dia. Hai, Assalamualaikum. Hai, baru sampai ke? Kau daripada mana? Tapi sambil wuduk ni. Sambil wuduk kita borak. Kau daripada mana? Oh, aku daripada... aku baru balik tadi. Lepas ni kita pergi solat. Padahal wuduk. Dia tengah wuduk ni, basuh tangan, tapi dia sambil borak. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Yang dibolehkan apa? Jika berlaku sebarang kemudaratan ataupun berlaku sebarang keperluan. Dia bukan kehendak, tapi keperluan. Contoh saya sebut ni. Dia tengah berwuduk, kawan dia sebelah ni, ada kawan sebelah wuduk ni. Tiba-tiba kita nampak ular datang daripada sebelah sana. Nampak ular datang menghampiri kawan kita ni. Maka kita pun kata, itu ular, ada ular belakang kau. Yang itu tak apa. Yang itu tak apa, kemudaratan. Janganlah kita diam saja. Ular dah datang sebelah kawan ni, tapi kita diam saja. Ustaz kata tak boleh cakap waktu wuduk. Bukan, boleh, tapi keperluan saja. Dah ular tu dah datang dekat member kawan sebelah ni. Takkan kita nak diam saja. Bagi tahu dia, bang, ada ular sana tu. Bagi tahu dia. Yang itu tak apa, walaupun kita tengah berwuduk. Yang makruh tu macam mana? Makruh tu adalah ketika jika kita berwuduk, tapi kita berbual-bual, berborak-borak dengan kawan. Yang itu makruh. Kalau ada keperluan, tak apa, tak ada masalah. Itu perkara makruh ketika berwuduk. Lagi apa? Berlebih-lebihan ketika berkumur, ketika berpuasa. Kita puasa ni, tapi dia punya kumur-kumur tu Masya Allah. Biasa kalau tak puasa, dia basuh kumur-kumur 3 kali je. Tapi bila dia bulan puasa, dia kumur-kumur 5-6 kali. Tak tahu apa tujuan dia. Mungkin boleh jadi dia terminum agaknya. Sejuk kan, dia kumur-kumur sejuk. Jadi dia itulah tujuan dia, berkumur-kumur berlebih-lebih ketika berpuasa. Hukumnya makruh. Dibimbangi batal. Dah kumur-kumur, air tak keluar. Dah masukkan air dah, kumur-kumur dalam mulut, tiba-tiba hilang, tak keluar pun air tu. Rupa-rupanya dia dah telan. Yang itu yang menyebabkan makruh tu. Sebab tu tidak digalakkan untuk berkumur-kumur secara berlebihan ketika mana kita berpuasa. Ketika berpuasa. Lagi apa? Perkara makruh ketika berpuasa. Berwuduk dengan air musyammas, yang itu juga makruh. Air musyammas ni apa? Air yang terlalu panas. Saya rasa di Malaysia ni tiada air musyammas, kecuali kalau kita buat. Kalau setakat buka air paip tu jadi panas, itu bukan air musyammas. Itu air tu panas, tapi bukan air musyammas. Air musyammas yang ditadah di tengah panas dalam bekas tembaga ataupun besi, iaitu baru disebut ataupun dipanggil sebagai air musyammas. Di bawah panas terik. Kalau setakat buka paip air panas, iaitu bukan air musyammas, iaitu air panas saja.
Iaitu air panas. Lagi apa? Itu di antara perkara-perkara makruh yang disebutkan oleh Imam Ghazali, dan saya tambah daripada kitab Fiqhul Manhaji. Kitab Fiqhul Manhaji. Jadi perkara tersebut makruh. Maksud makruh tu apa? Perkara yang dibenci untuk kita buat. Kalau boleh jangan buat. Kalau boleh jangan buat. Itulah perkara yang makruh dalam wuduk, kata Imam Ghazali. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, man zakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu, wa man lam yazkurillaha lam yatahhar minhu illa ma asabahu al-ma'. Ini last, penutup. Kata Imam Ghazali, sesiapa yang mengingati Allah dalam wuduknya, nescaya Allah akan menyucikan seluruh tubuh badannya. Manakala sesiapa yang tidak mengingati Allah dalam wuduk itu, maka jasadnya tidak menjadi suci kerana wuduk, melainkan bahagian yang terkena air sahaja. Riwayat Ad-Daruqutni. Jadi waktu kita berwuduk, kita ingat pada Allah, nescaya Allah akan menyucikan seluruh tubuh badannya. Dan sesiapa yang berwuduk tapi tidak mengingati Allah, maka jasadnya tidak menjadi suci kerana wuduk tersebut, melainkan badan itu hanya terkena air sahaja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu penutup bagi bab wuduk ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari yang lain. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.